Assalamualaikum dan salam sejahtera. MG Flash 20 Julai bersama saya Nur Ayuni Johari. Berita utama, Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli dikatakan menggunakan serangan peribadi ke atas Datuk Seri Najib Razak dengan harapan akan lebih dikenali dan kembali popular. Pengarah Komunikasi Barisan Nasional BN Datuk Seri Samsu Anwar Nasarah berkata hanya itu sahaja cara yang ada pada bekas ahli Parlimen Panas itu. Menurut beliau, Rafizi yang sinonim sebagai pakar formula PKR kini ketiadaan idea dan semua yang dikemukakannya ke laut. Jelasnya rakyat kini bijak untuk menilai. Sehubungan itu, Datuk Seri Samsu Anwar yang juga ahli Parlimen Lenggong menasihati orang ramai supaya tidak menggadaikan masa depan negara dengan formula yang tidak masuk akal, apatah lagi dikemukakan oleh Rafizi. Jelasnya apa yang terjadi di Malaysia sekarang berpunca apabila pentadbiran dan dasar negara yang lemah semasa Pakatan Harapan PH memerintah. Perempuan yang tular kerana menghina Islam ketika membuat persembahan di kelab komedi dibebaskan dengan jaminan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dan tidak akan didakwa di Mahkamah Tinggi Syariah hari ini. Dalam kenyataannya, paralegal kepada Peguam R. Sivaraj yang mewakili Siti Nur Amira, Hanan Sofia Zainal Syahrir berkata beliau menerima panggilan daripada pegawai Jawi pada jam 10 malam semalam yang memaklumkan Siti Nur Amira Abdullah akan dibebaskan tanpa jaminan atau bon oleh Jawi dengan serta-merta. Katanya Jawi akan berhubung dengan Siti Nur Amira atau pihaknya apabila sudah bersedia untuk meneruskan prosiding pendakwaan. Sementara itu, Pasukan Peguam Wanita Terbabit berkata mereka sudah bersedia untuk prosiding pendakwaan di mahkamah hari ini. Bagaimanapun setakat jam 9 malam tadi, mereka tidak berjaya mendapatkan seorang penjamin untuk membantu Siti Nur Amira. Semalam dia ditahan penguatkuasa Jawi selepas dibebaskan dengan jaminan berkaitan pertuduhan menghina Islam yang dihadapinya di Mahkamah Session Kuala Lumpur. Pada 13 Julai lalu, Siti Nur Amira mengaku tidak bersalah mengikut Seksyen 298E Kanun Kesesaan kerana menimbulkan rasa tidak harmoni dalam kalangan masyarakat Islam ketika melakukan persembahan di kelab komedi Craig House di Taman Tun Dr. Ismail TTDI pada 4 Jun lalu. Polis sedang mencari dua lelaki yang disyaki terbabit menyimbah cat hitam dan merah ke arah papan tanda restoran Craig House Comedy Club di Taman Dr. Ismail TTDI awal pagi semalam. Ketua Polis Daerah Brickfield, SCPM Hizam Abdul Syukur berkata, semakan yang dibuat menerusi rakaman kamera lita tertutup CCTV di bank dan restoran berhampiran mendapati kejadian berlaku antara jam 4.15 pagi hingga 5.09 pagi. Beliau berkata susulan itu laporan polis telah dibuat oleh pekerja bank berkenaan pada jam 10 pagi dan juga pemilik restoran pada jam 4 petang. Semakan rakaman CCTV turut mendapati dua suspek menaiki kereta jenis protowaja bertindak membaling cat. Bagaimanapun sebahagiannya mengenai pintu utama bank menyebabkan kerugian kira-kira RM3,000. Tambah Amir Hizam, siasatan awal pihaknya mendapati pengadu dalam kes itu tidak mengesyaki sesiapa. Katanya lagi rakaman CCTV yang diperolehi akan dihantar ke Jabatan Forensik untuk mendapatkan analisa pakar dan kes disiasat di bawah Seksyen 427 Kanun Kesesaan. Seterusnya, seorang lelaki maut selepas motosikal ditunggangnya merempuh sebuah kereta sebelum diseret dalam kemalangan di 55 Jalan Jementah Muar petang semalam. Kejadian yang berlaku sekitar jam 2.30 petang itu menyebabkan mangsa berusia 40-an ditemui sudah tidak bernyawa selepas tersepit pada tayar di bahagian belakang kenderaan berkenaan. Ketua Polis Daerah Segamat, Superintendent Bahari Muhammad Noh berkata, siasatan awal mendapati kereta yang dipandu seorang warga emas berusia 80-an sedang dalam perjalanan dari arah Jementah Mahala Segamat. Suatu tiba di lokasi kejadian, motosikal yang ditunggang lelaki itu didapati keluar secara tiba-tiba ke laluan kereta berkenaan. Ia mengakibatkan penumpangnya tidak sempat mengelak lalu merempuh bahagian belakang kereta sebelum terjatuh kemudian terseret dan tersangkut pada tayar belakang. Bahari berkata mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Bagi mengeluarkan lelaki berkenaan, pihaknya telah meminta bantuan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM. Kepada orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kemalangan itu, diminta tampil membuat laporan di mana-mana balai polis berhampiran.
Seterusnya, beberapa individu diburu polis bagi membantu siasatan kes seorang lelaki yang dipercayai pencuri getah skrap di belasah di tepi jalan Kampung Naiteh di Kuala Nerang semalam. Ketua Polis Daerah Padang Terap, Deputi Superintendent Mulkiaman Manzar berkata ia dibuat selepas tular video yang menunjukkan mangsa dengan wajah berdarah akibat dipukul dan motosikkalnya turut dibakar. Ujar beliau, pihak polis telah mengesan 2 video yang memaparkan kejadian di media sosial pada pukul 2.26 petang semalam. Hasil siasatan awal mendapati ia berlaku di tepi jalan Kampung Naiteh pada pukul 8.10 malam kemarin. Bagaimanapun, satu laporan polis bersabit kes curi berkenaan telah diterima yang mana suspek diserahkan orang awam kepada pihak polis dalam keadaan cedera di beberapa bahagian badan. Mulkiaman berkata pihaknya akan membuat tangkapan semula berhubung kes dan ia akan disiasat di bawah Seksyen 379 Kanun Kesesaan kerana mencuri. Buat masa ini terdapat 2 laporan polis diterima berkaitan kes yang ditularkan dan siasatan dilakukan mengikut Seksyen 435 Kanun Kesesaan kerana hianat dengan api dan Seksyen 324 Kanun Kesesaan kerana mendatangkan kecederaan. Seorang budak lelaki berusia 10 tahun ditampar, dicekik dan diugut dengan pisau oleh seorang pelajar lelaki tingkatan 1 kerana enggan melakukan amang seksual di sebuah taman perumahan di Gurun Kedah pada Ahad lalu. Ketua Polis Daerah Kuala Muda SCP Zaidi Cik Hassan berkata akibat kejadian itu mangsa mengalami lebam di bahagian pipi kanannya. Beliau berkata siasatan mendapati suspek berusia 13 tahun telah mengajak mangsa ke kedai dengan menaiki kereta peraduan kancil yang dipandunya. Namun ketika dalam kereta itu, kanak-kanak berkenaan telah diarahkan untuk membuka seluar dan memaksanya melakukan perbuatan tidak bermoral, namun mangsa menolak menyebabkan dia ditampar serta dipukul suspek. Suspek kemudian membawa mangsa pulang ke rumahnya dan sekali lagi mengarahkan untuk melakukan perkara yang sama dan arahan itu tidak dituruti. Ketika itu mangsa turut diajukan pisau namun dia kemudian berjaya lari keluar. Susulan kejadian itu, bapa mangsa telah membuat laporan kejadian di Balai Polis Gurun pada jam 7.19 malam hari sama dan suspek kemudian ditahan di rumahnya. Jelas Zaidi, hasil pemeriksaan ke atas mangsa terdapat kesan lebam di bahagian pipi kanan, kesan calar di bahagian kiri dada, kesan luka di bahagian kanan atas badan dan luka di bahagian lutut kanan kakinya. Katanya lagi, tiada saksi yang nampak kejadian berlaku dan mangsa telah dihantar ke hospital untuk mendapatkan pemeriksaan darawatan lanjut. Suspek kini direman selama 4 hari. Kes ini disiasat di bawah Seksyen 14 Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 serta Seksyen 323 Kanun Kesesaan kerana mendatangkan kecederaan. Cubaan 22 pendatang asing tanpa izin parti warga Myanmar cuba menyelundup masuk ke negara ini melalui sepadan Malaysia Thailand dekat Bukit Kayu Hitam semalam berjaya dipatahkan markas Division Kedua Infantry 2 Division. Kejadian itu berlaku di kawasan Ladang Getah, Sektor Ops Benteng. Menerusi kenyataan yang dikeluarkan, ia memaklumkan sekitar jam 1.30 petang, pasukan peronda telah mengesan pergerakan masuk sekumpulan individu disyaki parti melalui pagar sepadan dan bertindak kemudian menjejaki kumpulan berkenaan. Hasil pemeriksaan awal mendapati kesemua mereka terdiri daripada warga negara Myanmar berumur 19 tahun hingga 45 tahun. Jelasnya, 14 lelaki serta 8 perempuan yang ditahan tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Selain itu, 5 buah telefon bimbit, wang tunai berjumlah RM100 dengan 22 beg pakaian dengan anggaran nilai keseluruhan rampasan RM2,600 turut dirampas. Kesemua parti kemudian diserahkan kepada Balai Polis Bukit Kayu Hitam untuk tindakan selanjutnya. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.